Baiklah, video kali ini saya akan ceritakan tentang kisah pendaki yang sesat ke alam bunian. Tunggu selepas ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel Alif Bosco. Baiklah, channel ini banyak menyediakan video-video yang menarik. Jadi jangan lupa untuk subscribe dan tekan butang loceng untuk update video-video yang terbaru. Jadi guys, video kali ini saya sekali lagi bercerita tentang bunian. Dan kisah kali ini saya ingin ceritakan tentang dua orang pendaki yang mendaki sebuah bukit dan mereka sesat masuk ke alam bunian. Dan kisah ini diceritakan oleh penyelamat yang menyelamat pendaki tersebut. Jadi macam manakah kisah mereka boleh sesat ke alam bunian? Jom dengar kisah ini. Kisahnya bermula apabila rakan saya, seorang bomba, mendapat panggilan kecemasan. Namun kebiasaannya orang yang menelpon adalah orang yang ingin dicari, yang bagi tahu ada kawannya sesat, ada kawannya tidak dijumpa, ada orang tidak dijumpa. Tapi kali ini orang yang sesat menelpon bomba dan beritahu mereka sesat. Jadi setelah mereka mendapat panggilan tersebut, mereka pun bergegas ke tempat kejadian. Dan semestinya kejadian berkenaan melibatkan Kementerian Kesihatan Malaysia. Jadi pihak bomba menghubungi sekali pihak Kementerian Kesihatan untuk bawa ambulans sekali menuju ke tempat berkenaan. Cuma Kementerian Kesihatan hanya menunggu di bawah lah. Yang naik hanya bomba. Rakan-rakan bomba ni pun bukan semuanya kata orang fit lah. Tidak semuanya fit. Ada yang fit, ada yang tidak. Jadi apabila mereka mendaki ke kawasan berkenaan, memang tempat tu agak bilang orang mencabar lah. Ya, menguji ketahanan fizikal dan mental bomba-bomba yang menyelamat pendaki yang sesat berkenaan. Rakan-rakan bomba ni sambil mereka mendaki ke tempat tersebut, sambil mereka menghubungi pendaki yang sesat. Kalau dilihatkan kawasan yang mereka mendaki itu tidaklah sebenarnya sukar. Sebab kawasan pendakian tersebut memang ada laluan, laluan jelas. Memang kalau kata orang kalau naik turun tu memang sangat mudah lah. Jadi apabila laluan mudah begitu, jadi mudahlah untuk bomba untuk mengesan mereka lah. Jadi bomba pun naiklah kawasan berkenaan. Namun apabila bomba naik, bomba sampai ke kawasan puncak. Penat, jauh penat. Bomba mana tak penat apabila kau mendaki bukit sampai ke puncak, seolah-olah bomba ni buat trip untuk mendaki. Sampai ke puncak, bomba tidak jumpa orang yang sesat. Dia hanya jumpa orang-orang yang mendaki lalu lalang, dan orang-orang yang mendaki pun berkata mereka tidak jumpa siapa-siapa sepanjang mereka turun ataupun naik. Orang yang naik ataupun orang yang turun, mereka kata tidak ada jumpa orang yang sesat. Jadi bomba agak pelik lah. Apabila sudah sampai puncak, mereka tidak jumpa lagi. Mereka menghubungi pendaki yang sesat. Mereka hubungi, kamu di mana ni? Melalui telefon lah. Tidak tahu bang. Tapi apa yang saya dapat maklumat, pendaki ni ada 2 orang. Mereka sebenarnya sudah sampai ke puncak. Cuma apabila sampai ke puncak, mereka turun. Dan apabila mereka turun, mereka tidak sampai ke bawah. Mereka turun tapi tidak sampai ke bawah. Turun sampai mereka rasa penat. Penat turun. Kebetulan kedua pendaki ni tidak bawa air. Di sini silap dorang. Akibat tidak bawa air, mereka keletihan dan hidrasi. Jadi untuk daripada mereka lebih teruk keletihan, jadi mereka ambil inisiatif untuk call bomba lah. Kebetulan mereka ada bawa telefon. Mereka tidak ada jalan lain selain daripada menghubungi bomba. Itu pun nasib baik ada lain. Jadi bomba pun belum syak lagi lah mereka ni disembunyi oleh bunian. Cuma apabila bomba sampai ke atas puncak, mereka sudah macam pelik lah. Kenapa sampai bomba mencari sampai ke puncak, mereka masih belum jumpa. Sedangkan laluan untuk ke puncak tersebut memang jelas. Maksudnya kalau turun pun jalan tersebut jelas. Jadi apabila sampai puncak, bomba sudah penat. Mereka berehat sebentar. Tambah-tambah lagi kalau bomba yang tidak fit lah. Memang terkapus-kapus bilang orang. Hampus. Mereka ambil tenaga sedikit. Ini yang bomba yang bawa air pun
Yang tidak fit pun ambil tenang. Ini kan lagi kau tidak bawa air. Itu kau memang cari penyakit lah. Mendaki bukit ataupun hiking tapi tidak bawa air. Memang cari penyakit. Kata orang Sabah, paloi lah, paloi. Paloi. Jadi kau memang paloi, kau mendaki tidak bawa apa-apa. Kau hanya bawa dirimu. Bomba sekali lagi menghubungi dan cuba gambarkan kawasan-kawasan yang mereka boleh cam lah. Okey, mereka cam. Dan mereka kata mereka seperti di satu kawasan yang lapang penuh dengan batu. Dan kawasan itu sangat lapang dan apabila mereka jalan, dorang cakap mereka hanya berada di kawasan situ saja. Okey. Jadi bomba akhirnya dapat gambaran mungkin ada di satu kawasan. Waktu turun nanti mereka akan jumpa. Jadi bomba cakap, cuba kamu berteriak. Jadi pendaki-pendaki tersebut berteriak, "Oi, kami sini." Tapi suara mereka tidak didengari. Jadi bomba cakap, "Kami tidak dengar suara kamu." Jadi maksudnya kemungkinan bomba buat firasat mungkin mereka jauh dari tempat berkenaan. Tapi ada satu bomba lagi, dia cakap kemungkinan mereka ni sesat dalam alam bunian. Jadi bomba berkenaan mengarahkan orang yang sesat ni untuk azan. Okey. Diarahkan, okey, sekarang kamu cuba azan. Okey, azan. Jadi mereka pun azan lah. Allahu Akbar, azan. Namun selepas azan, bomba sekali lagi turun. Dalam perjalanan turun, mereka sambil tengoklah kanan dan kiri sekiranya ada tanda-tanda orang yang sesat. Dan sampai ke bawah, bomba tidak jumpa lagi. Jadi bomba sudah keletihan. Takkan naik lagi kan. Bomba blur macam mana mereka boleh sesat ya. Sampai bomba sampai turun masih tidak dijumpai lagi. Salah seorang bomba mengambil inisiatif. Dia cakap, "Okey, dek, begini dek," dia cakap. Dia bagi tola dengan pendaki tersebut. Satu je caranya dek sekarang ni. Okey. Diorang sudah azan. Okey. Kamu kena baca doa. Bomba naik ke puncak. Dan guys, akhirnya bomba jumpa mereka tengah berdiri di tepi batu di kawasan perjalanan naik ke puncak bukit tersebut. Dan apabila mereka nampak saja bomba, mereka pun menangis dan berlari ke tempat bomba. Dan kedua-dua pendaki tersebut dibawa turun dan dirawat di kereta ambulans, dan ambulans bawa ke hospital. Sepanjang dalam perjalanan ke hospital, salah seorang bomba berkenaan bertanyalah, "Apakah punca kamu sesat?" Jadi pendaki-pendaki berkenaan memberitahu bahawa mereka ketika mereka naik ke bukit tersebut, mereka riak. Mereka bising, mulut tidak jaga. Mereka sering mengejek, mereka memaki hamun. Jadi akibatnya dorang cakap kesalahan dorang lah, mereka tidak bawa air dan makanan ketika mendaki. Dan apabila mereka turun, mereka sampai satu kawasan batu, kawasan yang lapang. Dan apabila turun mereka tidak jumpa jalan hingga turun ke bawah. Mereka heran kenapa mereka sangat jauh untuk turun ke bukit. Mereka turun. Mereka cuba turun dan masih berada di kawasan berkenaan. Jadi guys, berdasarkan cerita ini saya dapat simpulkan bahawa apabila kamu mendaki, kena jaga adab dan tata susila. Jaga tingkah laku, jaga perkataan, jaga sebutan, jangan ego, jangan sombong, jangan kamu temberang di tempat orang. Kamu berteriak sana sini, berteriak sana, memaki sana, memaki sini. Akibatnya penunggu di kawasan berkenaan kurang senang dengan tindakan pendaki tersebut, mengakibatkan mereka disesatkan di kawasan tersebut. Jadi sekiranya anda mendaki di bukit, mendaki di hutan, mendaki gunung, pastikan jaga tingkah laku, jaga bicara, jaga tutur kata, sebab tempat yang anda daki terutamanya di kawasan hutan bukan manusia sahaja yang tinggal, tapi ada makhluk yang lain tinggal di kawasan berkenaan.
Cuba Anda bayangkan kalau rumah Anda ada tetamu, kemudian ada tetamu yang kurang ajar di rumah Anda, semestinya Anda marah dengan tetamu tersebut. Begitulah juga dengan makhluk bunian. Apabila kamu bertamu di tempat mereka dan kamu membuat sesuatu yang kurang ajar, mereka pasti akan marah. Dan sebab itulah mereka menyembunyikan pendaki tersebut.